Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersiap sedialah kerana anda sedang menyaksikan channel yang bertajuk Kisah Misteri Anda. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Kisah Misteri Anda, di mana channel ini anda boleh berkongsi kisah-kisah seram anda bersama saya. Dan insya-Allah saya akan cuba bacakan pada video yang berikutnya. Okey, untuk video kita pada hari ini, saya akan cuba bacakan sebuah cerita yang diambil dari Facebook Kisah Misteri Makhluk Raib yang ditulis oleh Hanis Mikael. Untuk tajuk cerita ni tidak diberitahu, jadi saya akan cuba letakkan tajuk saya sendiri kerana saya telah baca cerita ini sebelum saya sampaikan kepada anda semua. Jadi saya letak tajuknya sebagai Misteri Wak Bersalin. Assalamualaikum. Hai. Just nak share pengalaman kawan bilik sebelah saya semasa saya admit ward masa bersalin anak sulung. Masa tu saya belum bersalin, tapi kawan saya tu bersalin 2 hari awal daripada saya. Saya namakan dia sebagai Ana. Ana bersalin sangat mudah. Sekali push je. Tapi masalahnya tumpah darah yang sangat banyak sampai kena top up darah. Keadaannya yang sangat lemah masa tu buatkan saya bantu dia uruskan dari dia dan baby kerana suami tidak boleh teman. Oleh kerana bilik kami bersebelahan, makanya saya kerap juga melawat. Buat pengetahuan semua, bilik Ana tu kosong pada mulanya. Kiranya Ana dengan baby dia je yang berada di dalam ward itu dari masuk hingga melahirkan. Pada malam kedua, menurut Ana, kira-kira jam 2 pagi, ada seorang pesakit hamil masuk dan ditempatkan di hujung sebelah kiri, tepi tingkap Ana. Dalam bilik tu ada 4 katil. Tanpa iringan dari mana-mana nurse, oleh kerana jam 2 pagi, Ana fikir esok sajalah dia menyapa. Tiba-tiba, Ana bangun nak ke toilet sebab dia merasakan banyak sangat darah yang mengalir hingga basah katil. Hingga dapat lihat darah menitis ke lantai masa Ana bangun ke toilet. Jirang sedang tidur menghala ke tingkap. Semasa dalam toilet, Ana dengar suara tangisan bayinya dan dia bergegas cepat bersihkan diri dan keluar. Setelah keluar, Ana terkejut. Masa tu, jirannya sedang memangku bayinya atas katil yang merasakan penuh darah tu. Mata Ana terpandang atas katil. Tiada gula darah. Bersih, kata Ana dalam hatinya. Dilihat juga atas lantai pun tiada darah. Jirannya memperkenalkan diri sebagai Siti Tanjung dan berkata sekejap tadi nurse ada datang untuk kemas dan tukar cadar katil serta bersihkan lantai. Oh, leganya, jawab Ana. Ana nak bukakan lampu tapi dilarang oleh Siti Tanjung kerana bimbang baby Ana terbangun, katanya. Masa tu, hanya lampu koridor saja yang menerangi kawasan tu. Tiba-tiba, entah jam berapa, Ana tertidur di samping bayinya. Hingga pagi tu dikejutkan oleh nurse yang ingin kemaskan katil setiap pagi. Sempat lagi Ana bertanyakan nurse tu. Maaf nurse, saya tupan tanya, jiran hujung sekali tu dah bersalin ke? Saya tak sedar semalam bila dia ditolak ke bilik bersalin. Nurse kerutkan dahi. Jiran yang mana ya, puan? Setahu saya, puan seorang je dalam bilik ni. Ada je pesakit nama Siti Tanjung semalam. Baru masuk dalam jam 2 macam tu lebih kurang. Katanya jalan dah buka 3 cm. Sempat dia bantu tenangkan anak saya yang menangis masa saya pergi toilet. Puan pasti ke?
Sebab masa terima report tadi, ada nama puan je yang saya jaga pagi ni. Tak ada yang bersalin pun semalam. Cuma ada seorang je, tapi bilik hujung depan kaunter saya tu. Pasti sangat nurse, sebab masa kata saya penuh darah dan di atas lantai, dia cakap ada nurse datang tukar cadar dan bersihkan lantai. Memang bersih. Kain ni pun yang saya duduk ni. Setahu saya, katil tepi tingkap tu memang kosong sebab ada seorang pesakit minggu lepas meninggal masa bersalin di labor room. Allah, siapa pula yang datang semalam? Untuk kepastian, nurse cuba cek CCTV sepanjang pintu masuk depan hingga ke bilik. Ana sah, tak ada mana pesakit yang masuk semalam lepas jam 12. Lepas tu, saya pergi melawat Ana dalam jam 10 lebih kurang. Dan Ana cakap dia minta keluar hospital atas risikonya sendiri. Tapi Ana tak cerita apa pun pada saya ketika itu. Lepas saya bersalin dan keluar wad, baru Ana menghubungi saya dan menceritakan apa yang terjadi pada malam tu. Allahu Akbar. Mengucap panjang saya mendengar. Persoalannya, sehingga ke hari ini, siapakah perempuan hamil yang bernama Siti Tanjung tu? Nurse pun tak dapat menjawab, tapi diorang hanya mendiamkan diri dan berkata selain kita manusia, ada juga makhluk lain yang menumpang di sini. Wallahu alam. Sekian. Jika anda juga mempunyai kisah-kisah seram anda sendiri, boleh share kepada saya dan insya-Allah saya akan cuba bacakan pada video yang berikutnya. Dan jika anda suka dengan channel ini, suka dengan video ini, sila tekan butang loceng, like dan subscribe. Sekian, terima kasih.